Alamak. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya hari ni saya nak bawa anda jalan-jalan dengan Lambo ataupun lampu merah pagi ni ke satu tempat yang gila special. Dia adalah tempat yang terlalu banyak emosi pada saya kat situ. Tempat saya bertahun-tahun lah saya duduk kat situ, dan saya nak share pada anda the real story, the untold story yang saya nak reveal pada anda, dan harap-harap benda ni bermanfaat, dapat beri anda semangat dan inspirasi. Okey, jom. Anda dah sedia untuk ikut saya ni? Boleh ikut ke? Boleh pecut ke ni? Okey, jom. Okay, so sekarang ni kita dah dalam perjalanan. Saya nak pergi ke tempat bermulanya hidup saya, tempat bermulanya kisah bisnes saya. Mungkin ramai yang tak tahu apa sejarah saya pernah berniaga apa dulu kan. Siapa kata sejarah mula bisnes saya tu hanyalah bila dah dewasa? Tak. Benda tu dah mula dah daripada kecil. Saya pernah jual macam-macam benda lah, kelapa, jual nasi lemak, jual kuih, macam-macam benda. Mancing ikan. Sebab masa saya kecil dulu kan, kita bukannya berniaga ni bukan sebab kita ni minat sangat berniaga tu. Tak juga. Malu sangat malu bila pergi sekolah kan, bawa gula-gula, bawa orang kata apa dulu, sumi, bawa sagun. Saya pernah tau berniaga sagun tu kan. Saya tengok nenek yang biasa yang akan ajar saya ni arwah nenek saya tau. Saya pernah nampak dia parut kelapa, lepas tu dia macam dia goreng atas kuali, tak ada minyak, tak ada apa. Lepas tu letak gula, letak pewarna, masuk plastik jadi sagun. So saya kata nenek saya, bagus ni. Saya panggil nenek saya Uming, bagus ni. Kan boleh jual kat sekolah. So saya packing bawa ke sekolah jual. Dan masa tu bukanlah kita ni berniaga sebab minat, tapi terpaksa. Sebab duit sekolah saya, mak saya cuma mampu beri saya satu hari 30 sen je. Beli nasi lemak 20 sen, air 10 sen. Anda bayangkan macam tu. Kalau sekarang kita bagi anak kita macam tu, dia akan cakap, dah lah Abi je lagi sekolah bawa 30 sen. Bayangkan. So saya juga pernah jual kacang. Saya juga pernah jual kacang, sambal kacang. Tapi dia punya yang kelakarnya, mula-mula saya goreng kacang tu, manalah saya tahu nak goreng kacang macam mana. Saya panaskanlah kuali. Lepas saya panaskan, saya tunggu macam orang goreng pisang. Rupanya baru saya tahu, rupanya dia nak kena sentiasa kacau. So akhirnya saya dapat kacang bakar. Sebab dia dah terbakar, dah rentung, pahit gila. Kan, tapi itu pengalaman. Dan saya bawa, saya packing dulu kan. Kalau anda tahu teknologi packing dulu macam mana, dia bukannya ada machine macam sekarang, bump sekali terus dah boleh pack. Dulu kita beli plastik kat kedai, lepas tu gunakan pelita minyak tanah, zas. Kita nak buat packing macam tu. Okay, so benda ni menarik. Saya nak bawa anda ke tempat saya yang saya nak tunjukkan tu. Anda kena sabar ni, teruskan follow kita punya sesi live ni supaya anda boleh nampak perjalanan dia. Dan saya nak anda nampak apa tau, setiap susah tu Allah Ta'ala sertakan dengan kesenangan. Dengan syarat, ingat tak hari tu Imam Muda Ashraf sebut, mulakan dengan berlapang dada. Okay, so saya harap kita dapat teruskan perjalanan. Harap perjalanan lancar lah. Pagi ni nampak cuaca best, cuaca memang menarik. Mudah-mudahan kita dapat pergi sampai ke tempat ni dengan selamat. Dan sambil-sambil tu anda layan saya borak tau, sembang dan teruskan komen kat situ. Dan nanti kita ada hadiah special, ada hadiah misteri bagi anda yang tonton sesi ni sampai habis. Ni segmen baru ni tau, tim saya yang tolong fikirkan, dan saya kata menarik juga. Tajuk dia Jalan-Jalan Lambu. Kan, lembu merah kita ni. Okay, jom.
jalan ni. Ni jalan Simpang Renggam ke Benut Pontian. Dulu jalan tak macam ni babe. Dulu tak adalah elok. Tadi korang nampak kan highway tu kan. Dia start jalan ni jadi elok adalah lepas highway tu dibina. Dulu saya memang pelik apa ada orang korek-korek tanah kan, dalam kan. Dia nak buat longkang besar ke apa. Kita masa kecil mana kita tahu highway tu apa. Dan dulu ni jalan dia sebab kebanyakan jalan kat sini adalah tanah gambut. Kawasan ni jalan Simpang Renggam ke Benut ni adalah kawasan orang tanam nenas. Nanti kita akan lalu, akan nampak banyak nenas. Dan dulu jalan ni sangat teruk sebab bila dia tar je pecah, berlubang-lubang. So kalau kita bawa kereta pun dulu 40, 50 tu dah kira okey dah tu. Kan, inilah kenangan saya dulu kalau nak ke Simpang Renggam daripada Benut. Tapi saya dulu ikut atuk saya naik motor. Atuk saya dia tak pandai bawa kereta. Dia memang dia adalah orang yang banyak tanah, banyak harta, tetapi dia hidup dalam keadaan sangat sederhana. Dan saya terinspirasi bila dia meninggal, baru kita tahu yang dia ni sedekah banyak sangat pada orang. Dan itu yang memberikan saya macam satu pelajaran lah sebenarnya, arwah atuk saya tu. Okay, jom kita masih lagi dalam perjalanan. Mungkin insyaAllah dalam beberapa minit lagi insyaAllah kita akan sampailah ke tempat yang saya nak tuju ni. Okay, jom. Bawa lembu merah ni, kita dah hampir sampai ke tempat yang saya nak tuju. Tempat yang saya rasa tempat saya dilahirkan, tempat saya jatuh, bangun, tergulik. Kan kat mana ni? Cuba kita tengok. Ni dekat depan tu dia ni signboard. Yes, kita dah sampai ke Pekan Benut Pontian. Okay, so sebenarnya inilah tempat kelahiran saya, tempat saya membesar daripada tahun. Saya lahir tahun 83, kau jangan kira berapa umur tu. Okay. So tahun 83 sampailah saya duduk, saya tinggal di Benut ni pada tahun 2008 last sekali. Dan saya sebenarnya saya nak bagi tahu saya tak ada rumah. Saya hanya menumpang rumah arwah atuk saya, dan arwah atuk saya ni membesarkan kami di dalam keadaan yang sangat sederhana. Tak ada bermewah-mewah, tak ada berlebih-lebih. Memang kami dah biasa, rumah pun dah hampir-hampir nak roboh dah. Kemudian bila arwah atuk meninggal, tak ada siapalah yang nak jaga, tak ada siapa nak bela. So mak saya terpaksa kerja kilang. So inilah Pekan Benut, tempat saya membesar. Dan saya nak bawa anda ke satu tapak lokasi penting. Siapa yang pernah join saya punya kelas ke, sesi kelas, seminar sebelum ni, online ke offline, anda akan selalu nampak gambar tu. Tapi kali ni kita nak buat secara real, turun ke padang. Saya nak tunjukkan macam mana kehidupan saya dulu dan macam mana saya mulakan bisnes saya dulu. Okay, jom kita nak gerak ni sekejap. Mana tempat ni? Okay, kat depan tu, jom. Okey, kita dah sampai dah ke tempat yang nak pergi ni. Sebenarnya saya nak tunjukkan tempat yang sangat special, yang saya rasa penuh dengan saya punya memori daripada saya kecil. Kat sinilah tempat saya bermain, kejar-kejar, saya dibesarkan. Kat sinilah kita main air. Sebab kawasan ni kan, dia bila hujan je banjir. Tu masalahnya. Tapi pada kami masa tu, kita orang masa kecil-kecil, bukan masalah. Bila banjir tu lah benda paling best. Sebab berdapat main banjir. Okey, so saya nak tunjukkan pada anda hari ni tempat saya dibesarkan, rumah saya dulu, rumah yang saya kata saya tumpang arwah atuk saya. Tapi sekarang rumah tu dah roboh. Yang tinggal hanyalah, yang kalau kita boleh nampak hanyalah kawasan tanah dia dan juga dia punya tangga dia. Okey, jom kita jalan. Okey, so kita nak tengok inilah tapak rumah saya daripada saya kecil dulu. Kan depan ni dulu asalnya sebenarnya tapak kedai runcit tau. Tapi masa saya darjah 1, masa tu dia terbakar. So lepas tu tempat ni memang tak ada apa-apa lah. Lama lah tak ada kedai, lebih kurang 5 tahun sebelum arwah bapak saya ambil inisiatif untuk bersihkan. Dan lepas tu adalah peluang untuk orang buka kedai dan buka kedai makan. Sampai sekarang ada lagi kedai makan ni. Okay, so ni kawasan dia. Kalau anda tengok, dah bersemak samun dah. Kan saya katakan dulu kan, kerisauan saya adalah bila rumah saya ni roboh.
Tapi sekarang ni memang betul-betul dah roboh, dah tak ada apa, dah semak dah. Jom kita cari tapak dia ni. Dia masih ada lagi lah tapak dia. Dulu kalau ikutkan kan kawasan ni, kalau ikutkan dia lapang dulu ni. Kan arwah atuk saya dulu dia tarkan daripada depan sampai ke dalam ni. Okey, cuma itulah. Dah tinggal kenangan je. Okey, jom kita tengok. Ni tapak dia. Kalau dah tengok, jom kita explore dia punya jalan dia. Kalau dah tengok kan pokok-pokok kelapa ni semua saya pernah panjat. Kan saya kata dulu saya pernah jual sagun kan. Adalah jual macam-macam lah benda. Apa yang saya nampak boleh buat duit, ambil saya jual. Ni kat kedai-kedai runcit. Dulu ada kedai runcit kat sana. Kalau saya mancing ikan, saya jual kat restoran Cina depan tu. Nama dia Restoran Mewe. Sampai sekarang saya ingat. Tapi saya tak pernah makan tau kat situ. Jangan salah faham kat situ Jom. Ada kan dah ready nak tengok lagi? Dah komen, dah like, share. Pastikan anda yang sedang menonton video ni, pastikan anda share. Semoga memberikan inspirasi dan mudah-mudahan satu hari nanti anda pun boleh kembali ke tempat anda dan anda jadikan inspirasi, jadikan satu macam anda boleh jadikan cerita anda, story anda macam mana yang saya yang saya cerita pada anda hari ni, insya-Allah. Okey. So ni dia. Ni rumah saya dah dibersihkan dah sikit ni. Okey, so ini kawasan dia. Ni tangga rumah saya kat sini. Ni kawasan-kawasan dulu lah saya bermain kat sini. Kalau nampak kan. Kat sini adalah tempat parking kereta. Boleh lah satu kereta. Lepas tu atuk saya dia extendkan sikit. Kawasan belah sana pun ada tempat letak kereta, tempat letak motor. Atuk saya tak ada kereta. Dia tak ada lesen kereta pun. Okey. Tapi atuk saya kalau ikutkan dia ada arwah atuk yang membina rumah ni. Tak silap rumah ni dia orang bina tahun 50. Okey, tapi kat sinilah segalanya bermula. Di sinilah saya mula melangkah. Okey, kalau anda tengok, of course siapa tak sedih kan. Ini tempat saya membesar tau. Ni tempat saya dilahirkan di Hospital Pontian. Tapi saya membesar daripada kecil kat sini. Saya sekolah kat sini daripada darjah 1 sampai darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Seri Benut. Kalau anda siapa yang pernah menonton saya punya vlog pada awal tahun ni, saya diberi penghormatan oleh cikgu-cikgu saya, oleh guru besar untuk merasmikan mesyuarat PABG dan juga kecemerlangan masa tu. Okay, so tempat ni banyak sangat dia punya nostalgia, dia banyak sangat kenangan, banyak sangat cerita kat sini. Okay, of course banyak sangat kenangan saya kat sini. Saya nak ceritakan banyak lagi tapi kita akan sambung lepas ni. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam sesi special FB Live pada hari ini. So, saya berada di tapak rumah saya. Macam anda tengok tadi, dah bersemak sama. Rumahnya dah tak ada dah. Dah dirobohkan pada tahun, saya tak ingat, maybe pada 2010. Sebab last saya duduk kat sini 2008 sebelum saya berkahwin. Tapi segalanya bermula kat sini. Segala perubahan dalam hidup saya bermula kat sini. Saya orang yang bukan senang. Waktu dulu saya tumpang. Ni rumah ni sebenarnya bukan rumah mak saya, bukan rumah arwah bapak saya, tapi dia adalah rumah arwah atuk saya, Haji Abu Bakar bin Daim Pabeta, orang Bugis. Yang kami ni menumpang sebab mak bapak saya tak mampu untuk nak adakan rumah sendiri. So daripada kecil adik-adik semua membesar kat sini. Dan saya pernah terfikir tahu, adakah aku akan hidup kat sini sampai bila-bila? Adakah aku sanggup nak biarkan adik-adik semua hidup serba susah nak belajar? Sebab terus terang saya kata, saya tak selesa nak belajar kat rumah ni tau. Sebab masa tu kita adik-beradik ramai. Ruang bilik tak banyak, bergelimpangan, tidur kat mana-mana je. Dulu kat sini adalah beranda dia. Ni beranda, kat depan ni adalah ruang yang rumah kampung. Anda pun dah pernah nampak kan gambar dia. Depan tu dah ada macam ruang tamu, dan dia memanjang ke belakang tu macam ruang untuk kita, ruang solat, apa semua. Dan di belah kanan dia pula, kalau saya boleh gambarkan, adalah 3 bilik. Bilik mak saya, ada 1 bilik kosong, bilik arwah atuk. Kita tak banyak bilik. Adik-beradik pun semua 1 bilik dengan mak masa tu. Dan terlalu banyaklah benda kat sini. Kenangan dia, kenangan pahit, kenangan manis. Of course lah kan, kita adik-beradik seronok, dapat mingle, dapat kasih sayang daripada arwah atuk, nenek yang sentiasa support kita orang. Sentiasa, kalau tak cukup duit belanja sekolah, memang dulu tak cukup,
Even pernah nak naik sekolah ni, benda yang paling merisaukan adalah mak saya tak tahu mana nak dapat iuran tau. Macam mana nak bayar. Even saya masa tu pun, saya terpaksa jadi budak yang matang lebih awal. Okay, zaman remaja saya pun saya tak sempat, tak ada terfikir nak enjoy ke, joli katak ke, nak happy-happy, gembira dengan kawan. Langsung tak ada. Dan saya ingat tahu, ada kawan saya pernah tanya, rumah kau kat mana? Kau tak nak bawa aku pergi rumah kau ke? Saya fikir masa tu, ya Allah, bukan tak nak bawa tau, malu. Rumah dah lama bersepah. Kalau naik ni dulu kat tangga ni, dah dapat rasa dah kayu dia tu macam bila masa dia nak bolos. Kalau hujan tuan-tuan, hujan, kita orang bumbung zinc tau. So kita orang dah biasa dah dengan tadah banyak sangat bocor. Terlalu banyak bocor. Apa yang kita orang buat? Ada tadah besin, letak kain buruk, tadah kat situ. Itulah yang kami buat. Dan itulah struggle dia masa dulu. Bukan senang. Sebab tu kalau anda tanya saya, kalau anda kata saya tak pernah berniaga, saya nak cakap, itulah satu benda yang paling saya bengang nak dengar. Okay, sebab saya pernah jual saya pernah buat benda yang paling senang apa tau. Bukan senang nak buat, tapi mencabar untuk kita nak berdepan benda tu. Saya pernah, kalau anda tengok kan, kawasan saya adalah kelapa. Saya pernah ambil kelapa, saya minta tolong atuk saya tolong buang dia punya sabut, dan saya bawa beberapa biji pergi ke runcit depan tu dan jual. Dapatlah RM1 macam tu. Saya juga pernah tolong jiran saya ni sebelah ni. Dia macam bapak dia ada buka gerai jual buah. So saya duduk kat depan, gambar dia lagi. Serius, gambar saya masih simpan. Sebab itulah bukti penglibatan awal saya secara tak sengaja saya nak berniaga. Kan saya kata tadi mula-mula, bukan sebab saya nak, bukan sebab saya minat pun nak berniaga tu, tapi sebab tak ada duit. Fikir duit sekolah lagi, fikir nak naik sekolah lagi, iuran nak bayar. So saya pernah pergi kat depan tu jual buah-buahan, jual air. Itu benda-benda pada mula-mula yang saya buat. Macam mana pula korang punya pengalaman? Cuba anda share sikit. Saya nak tahu juga ni, nak baca juga anda punya komen ni. Apakah pengalaman mula-mula korang dulu berniaga? Dan apakah mula-mula detik pertama berniaga ketika kecil? Tu tak masuk lagi tau. Saya pernah ada juga tau satu benda masa tu saya nampak kawan saya dia buat nasi lemak. So saya cubalah, saya kata boleh tak aku try. Dia ajaklah, dia pelawar, saya makan. Saya cakap dengan dia, nasi lemak kau ni sedap kau boleh tak besok kau bawa lebih? Mungkin aku boleh tolong promote. Yang kawan saya ni dia sangat malu. Tapi mak dia jual daging. Mak dia bukanlah jual nasi lemak, dia jual daging kat pasar. So cakap dia, boleh tak kau bawa lebih? So dia bawa lah lebih. Dan saya start untuk ceritalah kawan-kawan, "Woi, nasi lemak dia semalam aku makan." Masa tu dah tahu babe copywriting. Dah jadi testimoni. Saya menggunakan teknik testimoni masa tu. Kau tahu tak, nasi lemak dia best gila babe. Saya pun makan lah depan ni. Makan. Lah Najib makan best. So saya, kau nak ada, kita dah bawa lebih ni. Lepas tu saya suka bawa lebih. Sebab saya dah buat benda tu. Aku ada bawa lebih ni. Kat mana? Ni dia. So masa tu je saya dah jadi dropship. Kalau ikutkan lah, walaupun masa tu saya tak tahu saya buat dropship. Saya dah buat dropship dah masa tu. Okay, dia bawa, saya tak perlu keluar modal, saya tak perlu ada produk. Saya hanya perlu promote je barang dia. Dan tuan-tuan, masa tu what happen adalah setiap kali rehat, customer kita orang makin ramai. Saya kata dia, besok tambah lagi. Tambah stok, tambah. Saya jadi stok inventory pula. Tambah. Sampai satu ketika tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku adalah, you all tahu tak, kat luar kelas saya ni ramai gila beratur nak beli nasi lemak. Dan makcik kantin jadi tak puas hati, babe. Pesaing baru. Yelah, kita orang tak ada lesen. Salah kita orang juga. So saya dipanggil cikgu, dah seram, babe. Nervous weh. Berniaga baru nak jadi cabaran. Biasa kan macam tu kan? Biasa kan? Berniaga pak, kedai kena pindah. So kita orang, cikgu sound, dia kata, "Najib, tak boleh berniaga. Makcik kantin tu dia lain, dia ada lesen, dia dah bayar kontrak apa semua jadah kan. Kau ni berniaga secara haram. Tak boleh berniaga dah." Perniagaan ditutup masa tu. So habislah saya punya bisnes nasi lemak tu. Tapi best gila nasi lemak dia, saya nak cakap. Dia ada nasi lemak yang panas. Sambal dia tu mak dia masak dengan daging. Kau bayangkan daging punya air tu jadi sambal. Sambal dia pedas gila. Sampai sekarang saya teringat lagi. Sebab saya ejen dropship dia yang pertama dan terakhir. Dah tak ada dah.
business tu. Okay, dan saya yakin kan, korang pun banyak kan, saya nampak banyak komen kat situ. Dia meniaga apa tu? Meniaga tudung. Kan, biasa meniaga makanan lah. Kalau Johor ni panggil jajan. Orang Kelantan sebut coklat. Coklat dia panggil ni. Orang Johor panggil jajan. Orang KL mungkin panggil makanan ringan, snack. So mungkin tu anda mula-mula buat dulu kan. Okay, jual guli pun ada. Okay. So banyak kan kenangan kita masa tu, dan saya pun sama. Tu jugalah kenangan saya dulu. Okay, anda nak tahu lagi tak apa cerita lepas ni? Apa lagi benda yang saya pernah buat masa saya kecil-kecil dulu kat sini? Kita stay tune sekejap, kita sambung lagi lepas ni. Pastikan anda stay, sebab kita ada hadiah istimewa tau. Maybe tim saya nak bagi anda, kita nak bagi siapa yang sangat responsif dan siapa yang boleh jawab soalan yang kita akan berikan kejap lagi ni, dia akan memenangi. Saya nak pilih 5 orang akan memenangi t-shirt ataupun jersey Momentum Internet Special. Okay, anda ready sebab kita akan pilih siapa yang orang terakhir akan menjawab soalan dan dia akan menang 5 jersey Momentum. Stay tune. Mencabar ni. Okay. Okay, kita sambung lagi kita punya sesi live kita pada hari ni. So, saya masa kecil memang saya suka untuk, sebab rumah saya ni banyak pokok kelapa tau. Jadi saya suka benda yang saya akan tolong mak saya dan arwah tu adalah membersihkan pelepah-pelepah ni. Saya kumpulkan sekali dan saya bakar. Dan saya akan sapu sampah semua. Saya pun memang suka main api. Itu satu hal lagi lah kan. Okay. Tapi itulah kenangan masa kecil dulu. Dan kalau anda tanya apa lagi pengalaman saya berniaga, sebab macam ni, mak saya kerja kilang. Anda kena faham, gaji dia cuma dalam 350 ke 400 sebulan. Dia kerja kat sini. Kalau siapa orang Benut, dia tahu dulu ada satu kilang nama dia Sokma. Sokma ni adalah kilang yang buat packaging untuk jelly dan gula-gula Mentos. Kau pernah makan gula-gula Mentos? Saya dulu macam nak muntah. Mak saya tiap-tiap hari bawa balik gula-gula tu banyak. Apa saya buat? Saya jual lah. Kau ingat aku makan? Benda tu tak bahaya weh. Saya dah tahu dah kencing manis. Okay. Saya bawa pergi sekolah, saya packing, saya jual. Sebab saya tak suka sangat. Saya orang yang bukan suka gula-gula. Saya tak suka makan gula-gula. Sampai sekarang pun saya tak suka. Sekarang kalau saya makan pun gula-gula yang tak ada gula lah. Okay, so kalau anda tanya apa lagi yang saya pernah usahakan dulu kan, masa saya kat, Alhamdulillah, saya sekolah kat Seri Benut. Form 1, Form 3 saya pindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kukup Pontian. Saya ambil masa tu rancangan khas agama. Orang kata budak RKA. Dia bukanlah apa sangat pun. Dia cuma tambah subjek bahasa Arab. Alhamdulillah saya skor tau bahasa Arab. So saya belajar. Bila arwah bapa saya meninggal, kenangan saya tak boleh lupakan adalah pada tahun 94. Itu saat memori yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Bila arwah ayah saya meninggal pada tahun 94. Dan benda yang saya tak boleh lupa adalah ketika van jenazah bawa masuk arwah ayah saya masuk ke dalam ni. Dan masa tu jenazah dimandikan. Itulah benda yang saya tak boleh lupa. Dan itu juga adalah momen yang saya sangat sedih. Momen yang saya ingat sampai sekarang. Benda yang anda bayangkan, seorang budak darjah 5, umur 11 tahun macam saya, dah kehilangan ayah. Dan saya adalah anak yang paling manja, akan ikut arwah ayah pergi mana-mana pun. Dia bawa teksi, saya ikut. Dia bawa lori, saya ikut. Dia pergi kebun. Sebab tu tuan-tuan, saya kata saya dah biasa dengan nyamuk ni. Nyamuk ni semua pada saya dah tak ada apa-apa dah. Sebab arwah ayah saya dah latih saya, train saya daripada kecil. Dia selalu berkebun. So dia akan bawa saya ke kebun-kebun kita di sini sekitar Benut. Saya pernah duduk dalam pondok satu malam. Nyamuk penuh masa tu kan. Badan dah merah-merah semua. Tapi itulah saat yang saya tak boleh lupakan bila arwah ayah saya dah tak ada.
Dan itu saat yang paling sedih lah yang saya ingat dari rumah ni. Dan kedua adalah bila pada tahun 2000, arwah nenek saya pun sama. Arwah nenek saya orang yang sangat sayang saya dan semua adik-adik lah. Dan setiap kali kalau saya balik dari asrama, dia akan tanya, Najib nak makan apa? Kan nanti nenek, dia cakap Bugis lah. That's why sampai sekarang saya akan faham satu sikit. Dia kata agak meluk mandre, meluk mandre balik, tu maksudnya saya nak makan ikan. So macam tu saya boleh cakap Bugis. Saya selalu bercakap Bugis dengan nenek saya. Dan tak lama lepas tu, sebulan je, arwah atuk saya pula pergi. Saya ingat lagi atuk saya balik daripada Masjid Benut, motor dia, saya nampak arwah atuk saya nampak daripada atas ni, dia dah nak masuk dalam ni tau, dia dah nak parking dah. And then tiba-tiba dia patah balik, dia U-turn. So masa tu dia cakap dengan mak saya something, dia kata, aku nak pergi kedai kejap, nak cari roti, dia kata nak makan dengan sup. So dia jalan keluar, and tak lama ada orang datang kata, dia kata, atuk kau jatuh, atuk kau jatuh. So itulah benda yang macam menyedihkan saya juga bila arwah atuk saya meninggal masa tu. Dan bila kami kehilangan nenek, atuk dah tak ada apa-apa dah. Sebab selama ni pun benda yang saya bengang juga adalah kita ni selalu dibawang. Sebab kita dikatakan menumpang rumah arwah atuk. Kita menumpang. Saya tahu, saya faham bahasa Bugis tuan-tuan. Ramai je orang-orang, saudara-saudara kan, dia membawang tu, dia kata dia ni menumpang lah, dia ni ambil kesempatan lah. Dia cakap dalam bahasa Bugis. Tapi saya faham tuan-tuan. Telinga saya ni nak berdarah. Telinga saya ni sakit, hati saya sakit. Tapi alhamdulillah saya dah ambil langkah memaafkan semua. Sebab saya rasa macam ni, kalau dulu saya tak dipush macam tu, tak ada orang tekan saya macam tu, mungkin saya selesa dalam susah. Okay? Sebab tu saya kata saya perlu bangkit, saya perlu ubah hidup. Kalau lah dulu saya tak ambil tindakan untuk fight balik, lawan semula, cari sesuatu, cari ilmu tuan-tuan, saya tak rasa saya berada pada level sekarang. Dan saya pun tak sangka apa yang saya lakukan dulu menjadikan saya sekarang. So kalau sekarang ni you all rasa sangat susah, you all rasa sangat struggle, anda tengok keadaan saya dulu. Sama je. Kita sama tuan-tuan, perempuan, sama je. Asalkan ada tekad, rasa nak berubah, kita perlu ubah benda tu. Okay? So itulah pengalaman masa tu kan. Adakah anda masih lagi okey? Adakah anda masih lagi stay bersama saya dalam sesi ni? Okey kan? Okey, terima kasih. Kalau minta maaf juga kalau agak emotional sikit. Sebab macam mana saya nak lupakan kan tempat saya membesar, tempat saya yang tak ada apa-apa. Dan bila dah masuk asrama kan, saya selalu juga teringat kat rumah saya ni. Dan tapi saya berada di asrama, saya jadikan tempat tu untuk saya belajar betul-betul. Alhamdulillah saya skor, saya dapat pergi MRSM, saya dapat masuk UTM. Dan saya still tak puas hati juga sebenarnya. Siapa nak tahu apa lagi bisnes saya? Nak tahu tak apa yang lagi saya pernah lakukan kat sini? Apa lagi benda yang saya pernah buat? Siapa nak tahu benda tu? Okay? Kalau anda nak tahu, kita sambung lepas ni. Sebenarnya kan banyak sangat tahu kenangan kat sini yang saya tak boleh nak lupa. Tapi kat sini ada bibit-bibit saya mula kenal apa erti hidup, apa erti susah, dan macam mana mula-mula struggle nak mulakan bisnes. Dan kalau anda tanya saya, apakah momen yang paling sedih? Of course saya tak boleh nak lupakan bila saya teringat balik insan-insan yang saya kasihi yang duduk sama-sama dalam rumah ni yang dah tak ada. Terutamanya arwah ayah saya kan. Sebab saya last tengok dia masa tu, dia kat depan rumah ni lah. Dia kat depan rumah, dia tengah bersihkan depan rumah. Dan saya nampak dia sangat senyum, dia sangat ceria pada hari itu. Dan siapa sangka dengan tiba-tiba dia dijemput dengan mengejut oleh Allah SWT. Sakit yang tak disangka. Dan arwah, saya panggil dia Baba. Saya panggil arwah saya Baba. Dan bila Baba meninggal tu adalah satu benda yang saya rasa saya tak boleh nak lupakan tau. Sebab anda bayangkan ni, lepas arwah Baba meninggal, saya pakai baju dia, saya pakai tali pinggang dia. Tali pinggang arwah Baba ni saya pakai daripada saya form 1 sampai saya masuk ke UTM. Saya pakai tali pinggang dia sebab saya rasa arwah tu bersama saya masa tu. Saya memang tak boleh nak lupa momen kenangan tu. Dan saya tak pakai tali pinggang tu sebab bila dia dah teruk sangat, dah lunyai, baru saya buka. Dan of course arwah atuk saya tadi yang saya ceritakan, yang banyak sangat yang membantu saya, yang banyak
menolong saya ketika dia menggantikan arwah baba. Dan belanja bila belanja sekolah tak cukup ke apa, arwah atuk saya lah yang tadi tolong saya. Dan terlalu banyak lah kebengangan saya pun. Saya ada juga satu kenangan, siapa nak tahu lagi itu apa lagi kebengangan saya dulu. Bila arwah atuk dah tak ada kan, mak susah payah tau nak sediakan rumah. Nak sewa rumah pun tak mampu, anda bayangkan. Nak sewa rumah yang harga lebih kurang 300, kat sini rate masa tu 300 sebulan, kita orang tak mampu. Yelah, gaji mak pun takat tu lah 3 ke 500. Nak sewa macam mana? Nak bayar deposit macam mana? Dan mak saya pernah mohon rumah mesra rakyat dan dia di-reject. Saya punya bengang masa tu, saya punya kecewa sangat. Dan saya rasa macam mak saya ni merendahkan diri dia, sanggup menanggung malu untuk pergi meminta-minta. Dan saya pernah ingat lagi momen saya cakap, mak, dah lah mak, kita tak payah berharap pada orang lah mak. Biar saya, Najib ni, biar Najib yang bela keluarga. Dan saya kata, masa saya kata tu, serius, saya tak tahu apa saya nak buat. Saya cuma cakap je. Saya tak tahu langsung macam mana nak buat. Alhamdulillah, mungkin oleh sebab kerana ada kemahuan, kita rasa nak. Alhamdulillah pada 2014, dengan berkat rezeki doa mak, dan mak saya pernah marah saya kat depan ni, saat ketika saya berhenti belajar, mak saya marah saya kat beranda ni lah, kat sini lah mak saya marah. Dia panggil, kenapa kau berhenti? Kau kenapa tak cakap mak? Mak kecewa tau. Masa tu mak saya cakap, mak kecewa tau. Dan perasaan dia kan, seorang anak yang dah kecewakan mak dia, mak cakap apa tau? Mak dah hantar kau belajar sampai masuk MRSM, kau masuk UTM dan tiba-tiba kau berhenti UTM. Kau tak cakap pun kat mak. Mak kecewa. Masa tu saya cakap, ya Allah. Saya cakap, mak, Najib minta maaf. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya explain kat mak saya masa tu saya berhenti. Bukan sebab saya tak pandai, bukan sebab saya tak lulus. Memang saya dah bernekat saya nak berhenti, saya tak pergi exam. Sebab saya kata, mak, tolonglah bagi peluang supaya Najib boleh bela keluarga kita. Adik-adik semua ramai lagi anak sekolah. So kalau saya masih meneruskan belajar, saya kena extend lagi belajar. Dan saya dah fikir kalau saya extend, saya tak ada duit tau nak sambung belajar tu. PTPTN mana sampai, extend mana dia sambung. So saya fikir tak boleh, saya patut stop. Dan masa tu saya stop adalah pada tahun yang ketiga. Dan saya cakap dengan mak saya, mak bagi peluang. Alhamdulillah pada 2014 saya dapat belikan mak saya rumah di Keluang. Alhamdulillah mak saya duduk sampai sekarang, saya jaga dia. Itulah kenangan-kenangan dulu. Dan kita orang juga pernah menjaga cyber cafe kat sini, pernah diserbu oleh majlis sebab dia bukan kedai yang sah. Tapi kita macam bayar je lah saman tu. Saya pernah berniaga kat sini, cyber cafe, yang saya pasang sini sebab saya ada kepakaran. Saya tahu macam mana networking, sistem networking. Saya tahu macam mana nak pasang semua komputer, motherboard, memori RAM, segala benda. Saya pernah ada cyber cafe kat sini. Siapa orang Benut pada tahun 2004, 2005, dia mesti ingat ada satu cyber cafe yang secara haram. Sebab saya tak mampu nak ada kedai. Saya tengok rumah saya pun tak ada apa-apa. Walaupun saya risau macam nak roboh, bisnes tetap perlu dijalankan sebab nak menanggung. Bolehlah sehari dapat dalam 100-200 ringgit masa tu. Dan itulah kenangan-kenangan yang saya tak boleh nak lupakan. Dan di situ bermulanya saya berbisnes. So kalau anda tanya saya macam mana saya boleh mengajar orang bisnes, of course sebab saya dah biasa dengan bisnes. Dan saya memang cintakan, my passion juga, selain daripada Allah dan Rasulnya lah, keluarga tu biasa, mestilah wajib, adalah saya minat gila pada teknologi. Saya gila. Saya adalah teknologi savvy. Saya sangat suka pada teknologi. That's why sekarang saya membantu ramai usahawan melalui pemasaran yang menggunakan teknologi internet untuk tarik lebih ramai pelanggan. That's why itu yang kita kempenkan dan kita bantu ramai orang. Dan saya juga nak ucap terima kasih pada anda yang dah download pun, ibu yang sekitar susah payah buat. Yang anda dah dapatkan di naktarikpelanggan.com tu kan. Mungkin anda boleh nampak ni dalam skrin ni dia punya e-book dia tu. Kalau anda belum download, anda rugi besar, babe. Anda rugi besar. Usaha saya daripada tahun 2000 usaha saya mula berniaga ni bukan sehari dua, tuan-tuan. Tapi usaha yang bertahun-tahun ni lah yang kami beri kepada anda. Okay, ada banyak lagi saya nak share. Kita pergi ke sudut lain pula. Siapa lagi nak? Stay tune, kita sambung lepas ni.
Okey, jom kita sudah tadi saya dah story sedikit. Tapi saya nak tunjuklah kawasan rumah saya ni kan, kat mana tempat saya bermain ni adalah kawasan tempat letak kereta dulu. Kat belakang tu biasalah reban ayam atuk saya kat belakang tu. Kita tanam daun kari, lepas tu ada cili. Dan saya ni orang Bugis tau. So dia orang suka makan pedas. So jeruk cili padi tu mak saya akan ambil, nenek saya akan ambil sebiji-sebiji tu dan dia jerukkan. So saya tu setakat makan cili tu zas macam tu je dah biasa. Sebab tu sekarang ni saya susah sikit nak makan pedas sebab saya tak rasa pedas. Kalau cakap pedas biasa-biasa tu kan, saya macam alah, baik tak payah. Macam tu. Bahaya juga kan. Okay. Dan saya nak tunjuk tempat yang saya selalu main. Tapi itulah ni dah semak samun dah. Kita pergi, ni rumah jiran saya. Jiran saya ni bukan orang lain. Dia adalah dua pupu saya lah, sebab atuk kami ni adik-beradik. Atuk saya kat rumah sini, dia adalah adik-beradik dengan atuk saudara saya kat sebelah rumah ni. Dan salah seorang anak dia pun sekarang dah jadi team momentum dah. Siapa kenal Bazli, dia lah tu. So saya selalu dulu main dengan dia kat sini. Kan dia ada, ni ada pokok manggis. So kita orang selalu manjat pokok manggis lah. Dia ada pokok rambutan dulu tau. Sini ada banyak pokok rambutan. Ni rumah Bazli ni. Rumah saudara saya ni. Dah roboh juga dah. Semua kebanyakan rumah kat sini dia orang dah tak duduk lagi dah. So saya selalu pergi main-main kat sini. Kita main kat belakang sana. Kau tahu kita orang main apa? Masa kecil dulu. Kita orang pernah main meriam tanah. Meriam bulu masa tu tak expert lagi. Tapi kita dah main. Masa tu dah main meriam tanah. Main mercun. Kalau raya tu memang berperang lah. Rumah sebelah-sebelah ni. Okay. Dan dulu kan masa saya kecil, kita orang memang ada tanam ni banyak. Ni pokok jambu batu. Macam ni kan, kalau dia putih-putih ni, dia dah nak siap masak lah ni. Dan saya dulu kan, korang nampak tak yang bentuk ni? Nampak tak bentuk ni? Nak buat apa agak? Potong sini, sini jadi apa agak? Jadi elastik, babe. Tinggal beli dia punya getah je. Itu yang best, kenangan dulu kat sini. Dan rumah ni pun dah tak ada dah kan. Tuan rumahnya pun dah pindah. Semua orang pun dah pindah dah. Dah tak ada siapa kat sini, okey? Dan selalu kalau petang-petang saya tak main kat sini pun, kita akan main kat sana tu. Kalau anda nampak ada tangki air tu kan, itu bukan KLCC tau. Okay, tapi itu tangki air. Itu tempat-tempat yang kita selalu main. Okay, jom. Salah satu didikan atuk saya dulu kan, bila tiap-tiap hari apa saya akan buat adalah atuk selalu ajak kita pergi masjid. So saya akan ambil naik basikal hingga depan rumah ni dan panggil kawan baik saya. Nama dia Bazli. Sekarang dah jadi team momentum. Dulu saya panggil dia Bobo. Sekarang tu, oi Bobo, jom pergi masjid. Sebab apa tahu? Dulu bila pergi masjid tak jauh tau, Masjid Benut. Dah sampai sekarang dia pergi masjid. Dulu nama Masjid Benut je, sekarang nama dia Masjid Temenggung Daing Abdul Rahman. So apa yang kita akan buat adalah tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat dia ada Yasin. Dia orang ada macam buat apa, penggiliran siapa nak menyumbang untuk makan. So saya akan naik basikal, jalan-jalan pergi masjid, sebab kita akan tolong pakcik-pakcik kat sana untuk sediakan makanan dalam dulang. Yang best dulu tu makanan dulang, babe. So letak nasi, letak kuah kari, letak ayam, letak rojak timun. Memang best. Kenapa saya suka? Saya suka participate tau dengan tolong-tolong ni, best. Satu lagi sebab biasa siapa yang tolong dapat makan lebih. Saya masa kecil tu memang saya suka makan. Terutama makan dalam dulang ramai-ramai kan. So banyaklah kenangan kat sini. Main tenteng, main baling tin, main baling selipar. Tak tahu lah korang dulu masa kecil ni, nak tanya sikit, korang selalu main apa? Komen sikit kat situ. Saya baling tin, baling selipar, main meriam tanah, main lastik burung, main lastik cicak. Semualah aktiviti-aktiviti budak-budak yang lahir tahun 80-an membesar tahun 90-an. Korang main apa? Cek komen sikit. Okay, so lepas ni saya nak bawa anda pergi satu lagi tempat yang best, istimewa. Anda kena stay tune dan saya akan bergerak bawa anda ke sana dengan dalam segmen Jalan-Jalan Lambu. Jom. Yang tu menarik tu, bila saya nampak je dua ni bukan KLCC dan juga bukan Benut Twin Tower tak. Dia tempat tangki air.
Tapi itulah saya dulu masa kecil tu tempat saya main basikal, main layang-layang. Sebab tu dia lapang. Kalau kat sini saya nak main ni, layang-layang saya senang tersangkut kat pokok kelapa. So saya akan main kat sana. Dan juga saya juga akan main lumba basikal keliling kat kawasan tu. Tu yang best kenangan masa kecil-kecil dulu kan. Tu bila balik ni, aduh, banyak sangat benda nak ingat, banyak sangat benda yang sangat-sangat memberikan kesan di hati saya sampai sekarang. Dan of course anda pun ada juga kan macam tu kan. So jadi sekali-sekala kita ni nak kenalah balik. Balik tu untuk nak tengok balik daripada mana kita datang, daripada mana asal-usul kita, supaya kita ni tak lupa ke mana kita, daripada mana kita datang. Okay? We'll take a little trip over yonder, so I can take a look around at what you've seen. I can see from where I am you're on an adventure, in a place you can't describe. Some things can't be captured in words. So show me colors, colors I need, pictures this time. Okey, sekarang ni saya nak pergi masuk ke sekolah lama saya, sekolah rendah. Ni nampak tu, nampak? Sekolah Kebangsaan Seri Benut. Anak Benut, babe. Okay, so kita dapat masuk ke dalam sekolah ni dan kita nak buat sedikit story dalam ni. Okay, jom. Show me colors, show me colors, since you've been away, the days grow longer, and I can't wait to see. Alhamdulillah sampai sekolah saya. Ingat tak yang saya cakap tadi, saya berniaga kat sekolah, jual sagun, jual jajan, jual nasi lemak. Jom saya nak tunjuk anda kan saya punya kelas saya dulu tau. Saya dulu kat sini darjah 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Darjah 6 baru ditukar jadi kelas kasih dan sayang. So saya jadi kelas 6 kasih. Okay. So kita nak tunjuk, saya nak tunjuk pada anda kelas saya dulu. Okay, jom kita jalan. Tadi kan anda ingat kan yang saya cakap, yang saya jual nasi lemak, ramai beratur. Masa tu kat sini kat sini beratur ramai ni. Saya kat dalam kelas masa tu. Dan diorang pula macam cikgu kita kan lambat nak bagi kita keluar. Jadi customer dah beratur panjang kat sini ni sampai ke sini itu yang saya macam, ramai sangat ni. Memang seperti yang saya sangka, habislah kantoi lah kali ni. Lepas tu memang saya dipanggil cikgu. Tak boleh, sebab itu orang tak ni, dia murid-murid dia tak beli kat kantin, semua beli kat sini. Jadi itulah pengalaman mula-mula bisnes saya terpaksa bungkus dan tutup. Okay, so ni sekolah saya darjah 6 sehingga darjah 6 saya kat sini pada tahun 1990 hingga tahun 95. UPSR tahun 95. Okay, jom saya nak bawa anda jalan-jalan, kita tengok kejap, pusing-pusing kat sekitar sekolah saya. Dan pastikan anda teruskan menonton, sebab akhir sekali nanti saya nak berikan anda nanti soalan-soalan penting supaya anda dapat memenangi hadiah yang kita nak beri pada anda tu. Okay, jom. Serius lah, babe. Dia punya kantin masih lagi tak berubah. Sama je macam dulu. Tu tempat beratur, ambil makanan yang saya kata tadi kan. Nasi lemak 20 sen. Mi semualah, mi kuning, mi goreng semua 20 sen. Kat belah sana tu tempat beli air 10 sen. Tu yang cukup. Tapi saya juga bersyukur sebab saya adalah salah seorang penerima rancangan makanan tambahan. So macam kan kena keluar awal kan. Dia rehat pukul 10. Biasa penerima RMT 9.45 dah kena keluar, dah makan dah. Cikgu dah sediakan dah. Saya ingat lagi nama dia Cikgu Hasnah. Cikgu Hasnah orang yang tolong saya, bantu saya, pastikan saya dapat rancangan makanan tambahan. Dan saya ada lagi seorang cikgu, Cikgu Hamidah namanya. Dia, sebelum saya dapat rancangan makanan tambahan ni, dia bantu saya untuk dapat yang susu sekolah tu dulu. Ingat tak ada gambar susu coklat tu? Saya penerima tu sebelum transfer kepada RMT. Dan Alhamdulillah banyaklah bantuan sebab dia tahu saya anak susah, saya adalah orang susah, saya adalah anak yatim, adik-beradiknya ramai, pendapatan mak tak tinggi. Jadi banyaklah bantuan dan saya sangat appreciate lah jasa cikgu-cikgu, guru-guru. Sebab mereka dengan izin Allah lah saya berada di mana saya ada sekarang. Dan that's why lah kenapa saya rasa tak patut kalau saya tak bantu orang lain pula. Sebab cikgu-cikgu saya,
arwah atuk saya, arwah ayah saya mengajar kita untuk sentiasa bantu dan beri value kepada orang lain. Okay? Ada lagi babe, nak tengok ni. Ini memang dahsyat ni. Masih ada lagi siapa duduk sini? Oh, dah tak ada dah. Kan ni zaman-zaman kita sekolah dulu nak telefon mak, homesick namanya. Kalau kat serama lah dulu kan. Ada lagi ni telefon macam ni. Lepas tu kita ketuk-ketuk dengan harapan duit tu keluar balik. Pernah dia keluar juga, tapi selalunya tak lah. Okay, jom. Inilah tempat dulu saya selalu kalau rehat kan pukul 10, inilah tempat kita berekreasi. Dan saya ingat lagi dalam album gambar saya kan, saya simpan kat rumah, saya bergayut kat Gelongso tu. Ada lagi, nanti memang saya nak cari dan mungkin boleh share dengan anda semua kan. Korang ada lagi tak simpan gambar-gambar kenangan masa sekolah? Nanti saya share. Saya ada simpan dan ada adik saya pun tolong scankan. Dan yelah, itulah kenangan kita. Bila lagi kan, apa lagi yang kita nak simpan untuk kenangan, benda-benda yang kita susah, struggle, benda yang kita ada kenangan manis kan. Terlalu banyak lah kat sekolah ni saya rasa benda yang menjadikan apa yang saya jadi sekarang. Dan paling penting adalah kita ni kena bertindak untuk nak decide hidup ni boleh berubah dan segalanya akan berubah. Segalanya akan berubah kalau kita ni betulkan niat nak tolong orang, ingat pada Allah dan Rasulnya, dan InsyaAllah akan ada banyaklah kebaikan-kebaikan yang kita akan dapat. Okay? Jom. Okey, anda dah dengar banyak kan story-story. Saya harap anda dapat inspirasi, dapat sesuatu. Dan sebagai penutup ni, macam saya kata tadi, saya nak berikan anda bonus tau, bagi anda yang boleh jawab soalan. Dan ada lagi bonus-bonus ekstra yang saya nak berikan kepada anda. Okey, so senang je saya nak tanya anda soalan. Senang je bagi anda yang menonton video ni daripada awal tadi. Okey, saya ada 3 soalan. So siapa yang boleh dapat jawab 3 soalan ni, dia akan memenangi hadiah tu. Okey, yang pertama soalannya adalah apakah nama tempat tinggal saya ni? Apa nama tempat ni, Pekan ni? Tu soalan pertama. Okey, nombor 2, apakah nama sekolah saya? Okey, dan yang ketiga adalah siapakah nama salah seorang cikgu-cikgu yang saya sebutkan tadi? So anda jawab, siapa yang paling pantas akan dapat hadiah daripada saya, iaitu jersey special edition Momentum Internet. Dan saya juga ada bonus kepada anda. Saya nak bagi tahu, mungkin ada yang ramai dah tanya kat kita bila lagi kelas kita yang akan datang, yang kita akan buat, iaitu Roket Pemasaran Momentum. Nak tarik pelanggan 2020, dan kali ni kita adalah melancarkan dengan tema capai 10,000 yang pertama. Okay, so kita akan lancarkan nanti kelas ni. Dan saya nak juga beritahu kepada anda untuk anda download e-book yang kita berikan kepada anda, iaitu e-book capai 10,000 pertama hanya gunakan Facebook yang bernilai RM499 ni secara percuma. Kita juga nak berikan anda 2 video terbaru technical Facebook ad, macam mana langkah demi langkah anda nak buat A to Z, nak buat Facebook ads, nak buat kempen yang boleh tarik ramai pelanggan dan melonjakkan jualan anda dengan pantas. Dan yang ketiga, saya nak berikan kepada anda tawaran untuk menyertai RPM yang terakhir pada tahun 2020 ni, penutup selama 2 hari 1 malam. Anda boleh join kelas kita. Terlalu banyak, ada lebih 10 modul, ada lebih 10 kisah inspirasi, lebih 10 cara bagaimana nak capai 10,000 pertama. Terlalu banyak yang 10-nya, dan dia akan juga dilancarkan pada 10 hari bulan 11 2020. Tapi bagi anda yang nak dapatkan offer yang terawal, ni kita nak bagi tahu ni. Saya dah bincang-bincang tadi, tim saya kata kita bagi dia orang, patutnya nilai kelas ni paling murah pun adalah RM499. Kalau kita potong pun RM199. Tapi berita gembira kepada anda, 1,010 orang yang pertama akan dapat tawaran hanya dengan RM10 je. RM10 je babe. Apalah sangat dengan RM10 tu. Kalau anda tengok, kalau saya dulu-dulu tidak buat tindakan untuk berubah, cari ilmu, cari jalan,
cari sebab kenapa nak berjaya, pasti saya tak akan berada pada level sekarang. Dan anda lihat sendiri, ramai anak murid saya macam Puan Caca kan, Cakata Dimsum, yang dah buat beberapa juta sebulan, yang asalnya pun bawah 10,000. Anda dah tengok Daniel Mamasado kan, yang jual makanan sihat. Anda dah tengok Puan Carmelita kan, yang dah buat baru ni, dia beritahu saya jualan dia dulu memang bawah 10,000, and then dia slowly naik. Dah 3 tahun dia bersama dengan saya dan Momentum, dan sekarang jualan dia dah mencapai break the new record 1 juta sebulan. Dan hopefully kita nak bantu anda bebaskan diri anda daripada belenggu bawah 10,000 kepada 10,000 sebulan. Kita nak break the record, dan kita nak ajar dan nak betul-betul nak serius bantu anda. So pastikan anda download semua ebook ni dan dapatkan tawaran, jadi orang yang terawal untuk dapatkan tawaran RM10 ni di website kita, iaitu naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com. Okay, untuk vlog jalan-jalan Lambo pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih, dan saya nak anda stay tune sampai habis sehingga video kita ni betul-betul dah tulis the end, barulah anda stop untuk tengok story FB Live ni. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang join, terima kasih kepada anda yang dah bertindak cepat-cepat untuk download, terima kasih. Dan saya buat ni tidak ada lain, tidak ada niat yang lain kecuali nak bantu anda grow, nak bantu anda keluar daripada susah, struggle untuk menjadi orang yang berjaya, orang yang boleh bantu keluarga dia, orang sekeliling dia juga, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Kita dah tiba masa ni, saya nak kena balik ke keluar. Okey, bye-bye. Okey, apa yang selalu saya diingatkan oleh arwah atuk saya, oleh guru-guru, ada 3 benda yang insya-Allah pahalanya tu berterusan. Pertama sekali adalah doa anak yang soleh. Nombor 2 adalah ilmu yang berterusan, dan yang ketiga adalah sedekah amal jariah kita. Jadi saya harap dengan apa yang saya lakukan sekarang bersama dengan tim Momentum akan berterusanlah pahala-pahala tu, sebab orang terdahulu, orang yang telah meninggalkan kita, yang berikan kita ilmu, dan sekarang tiba masa giliran saya, terutama kita semua yang masih hidup, untuk meneruskan kebaikan, meneruskan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Jadi hari ini saya nak melawat kubur arwah ayah saya, atuk saya, nenek saya yang berada di tanah perkuburan di Benut ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, keampunkanlah dosa arwah ayahku, ya Allah, arwah baba, ya Allah, Sadik bin Abu Selangkah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia seorang ayah yang baik, ya Allah. Dia seorang ayah yang sangat penyayang, ya Allah. Dia seorang ayah yang sentiasa manjakan anak-anak, ya Allah, ya Allah. Keampunkan dosa baba, ya Allah, atas segala apa saja salah silap yang dilakukan semasa hayatnya, ya Allah. Keampunkanlah dosa dia, ya Allah. Ya Allah, kabulkan dosa arwah baba, ya Allah. Semoga dia tenang di alam sana, ya Allah. Ya Allah, semoga apa yang aku lakukan pada hari ini, ya Allah, berterusan pada itu kepada arwah baba, ya Allah. Semoga apa yang aku lakukan aku beri manfaat, dan aku tak akan berhenti, ya Allah, atas izin-Mu, ya Allah, untuk terus beri manfaat kepada ramai orang, ya Allah. Dan aku tahu, ya Allah, ramai juga anak-anak di luar sana, ya Allah, yang mempunyai ibu bapa, ya Allah, yang sentiasa nak gembirakan ibu bapa mereka, ya Allah. Aku tak ada peluang itu, ya Allah. Kau berikanlah aku peluang, ya Allah, mengembirakan bapa di alam sana melalui pahala yang aku buat berterusan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku rindukan arwah bapa, ya Allah. Sebagaimana aku rindukan dia, ya Allah. Aku doa semoga aku dapat bertemu dengan dia di yaumil mahsyar nanti di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, temukan kami di yaumil mahsyar di hari akhirat nanti, ya Allah, dan di dalam syurga-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudahkanlah aku, ya Allah, kemudahkanlah segala. Kemudahkanlah juga doa anak-anak muridku, ya Allah, yang sentiasa memerlukan bantuan pertolongan-Mu, ya Allah. Semoga mereka dapat menampur jasa bakti kepada ibu bapa mereka dan orang-orang sekeliling mereka juga, ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa arwah atukku, ya Allah, Haji Abu Bakar bin Naim Pabita, dan juga, ya Allah, Maryam binti Haji Hanafi, nenekku, ya Allah, yang sentiasa menyayangi kami daripada kecil, ya Allah.
Kasihani mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Ampunkanlah juga dosa arwah atukku Ambuk Salangkah ya Allah, Bindeng Maliung ya Allah. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang beriman dan juga kepada nenekku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka semua ya Allah. Kau selamatkan mereka semua ya Allah yang berada di tanah perkuburan Benut ni ya Allah, dan seluruh dunia ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.